Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi ke segmen Borak Ilmu Bukan Kosong bersama dengan saya Ismi Irfan Habib, hos anda pada kali ini. Jadi pada hari ini kita bersama dengan salah seorang bekas guru SMK Agama Tun Ahmad Zaidi, iaitu Cikgu Fauzal bin Mahron. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah Ismi. Jadi apa cerita Cikgu lepas dah pension dari sekolah Cikgu? Alhamdulillah. Sebelum cikgu nak bercerita, cikgu nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada TBS Al-Falah Tunas kerana sudilah menjemput cikgu untuk hadir ke satu sesi temu bual bicara perkongsian ilmu pada pagi ini. Apabila Ismi bertanya tentang apakah rancangan cikgu selepas ini, kepada cikgu satu sahaja. Once a teacher, always a teacher. Jadi cikgu ni jadikan cikgu selama-lamanya. InsyaAllah cikgu akan Sentiasa memberikan ilmu lah. Cuba untuk berkongsi apa yang ada. Sedikit ilmu itu dikongsikan dan insyaAllah mudah-mudahan dapat dimanfaatkan bersama. Jadi pada hari itu kita akan membawa tajuk bully cikgu. Okey. Jadi untuk soalan yang pertama, boleh kami tanya soalan? Boleh, tak ada masalah. Jadi soalan yang pertama, masa cikgu mengajar di sekolah ini, ada tak isu bully yang berlaku dekat sekitar sekolah di kalangan murid-murid? Baik, masih Ismi ya. Apa yang cikgu nak sampaikan ini, bully ni dia bersifat perkara yang bukan berlaku hanya untuk di satu-satu tempat saja. Ya. Artinya kalau di sekolah, maksudnya perkataan bully itu bukanlah bully itu boleh dikatakan sebagai bully yang sifar. Di mana-mana sekolah, ya, tetap ada bully. Cuma bully itu mendatangkan kesan yang sangat teruk impaknya, ataupun hanya sekadar dianggap sebagai biasa-biasa saja, gurau saja. Sebab tafsiran bully ini kepada cikgu lah, meskipun kementerian ada menjelaskan bahawa bully ini terbahagi kepada 4, bully fizikal, bully lisan, dan bully bukan lisan, bully cyber, ada 4 ya kan. Kepada cikgu lah, bully ini kita boleh mudahkan menjadi 2 saja. Satu, bully yang melibatkan fizikal. Satu lagi, bully yang bukan bersifat fizikal. Yang berlaku di sekolah adalah bermula dengan perkataan gurau. Asalnya bergurau yang melampau menjadi bully. Baik, contohnya adalah ngejek-mengejek. Ngejek-mengejek adalah bully. Dan kalau kesannya itu terlalu berat, itulah yang disebut sebagai bully. Kalau cuma sekadar bergurau biasa saja dan tidak ditafsirkan sebagai bully, bukanlah bully. Okey, jadi untuk soalan yang seterusnya cikgu, kalau cikgu imbas kembali zaman mengajar cikgu, apakah yang cikgu rasa paling mencabar tentang isu bully yang berada di sekolah ini, dan apakah yang cikgu boleh berikan pengajaran daripada kisah tersebut? Okey, baiklah. Kalau zaman saya dahulu mengajar, tahun 90-an, perkataan bully itu sebenarnya tidaklah seperti sekarang ini yang banyak ditularkan, bully banyak ditularkan. Seperti yang saya sebut tadi, gurauan yang melampau. Ya, gurauan melampau tu akhirnya mula-mula menyebut main nama bapa. Main nama bapa. Sebenarnya iaitu ejek-mengejek sebenarnya tu, ejek-mengejek. Kalau di antara dua pihak itu bergurau dan tidak menjadi apa-apa, itu gurauan yang melampau. Tapi kalau sebelah pihak itu menganggap bahawa perbuatan yang pertama, yang si A tadi, guraunya terlalu menyakitkan hati, itulah yang mengguris perasaan, itulah yang disifatkan sebagai bully. Sebenarnya untuk kes bully yang berlaku pada zaman tahun 90-an, sebenarnya
timbul daripada gurauan yang melampau. Dia tidak ada, belum lagi ada istilah sekarang ini yang kata bully ini. Bully. Belum ada. Pada asalnya bully ini adalah sekadar gurauan lah. Ya, bully ini sebenarnya kalau ikut tafsiran secara umum lah, bully berlaku apabila seorang atau pihak yang pertama tadi merasakan bahawa dirinya berkuasa. Berkuasa. Apabila lah berkuasa itu kesombongannya terlalu tinggi, maka itulah yang menyebabkan merebaknya bully. Contoh, saya ambil contoh. Apabila seseorang itu merasa bahawa dia ni lebih bangga dirinya, lebih sombong, lebih bagus daripada itu, mengeluarkan perkataan-perkataan gitu ataupun tingkah laku ataupun mengejek, lirikan mata saja. Contohnya, sudah boleh mengguriskan perasaan dan sebagainya. Bully lah. Mengguris perasaan. Orang tu jadi sedih, murung. Jadi di sinilah perlunya Ismi dan semua yang mengikuti sesi podcast pada pagi ini untuk mengukuhkan jati diri. Ya, jati diri. Kita jangan tewas dengan orang yang cuba bergurau kasar dengan kita. Kita kena bersabar dan kita kena muhasabah diri. Apabila kita contohnya digurau kasar, contohnya diejek dan sebagainya, kita kena tanya balik, counter back. Kenapa perlu ada ejekan begitu? Bersemuka. Dan yang paling penting adalah kalau ada isu-isu yang menyentuh bermain dengan perasaan, kongsikan. Yang pertama, kongsikan dengan ibu bapa. Luahkan perasaan itu. Di sekolah, jumpa guru bimbingan kaunseling. Luahkan. Ya? Sebab itulah kalau di sekolah kita ini, alhamdulillah, sepanjang 8 tahun cikgu berada di sekolah ini, tidak ada yang disebut sebagai bully yang betul-betul bully. Ya. Membawa kesan negatif. Yang membawa kesan negatif, contohnya murung dan sebagainya. Tak ada. Sebab ikatan di antara murid dengan guru tu perlu ada. Ingatlah bahawa apabila kita menjalinkan hubungan baik dan menganggap guru itu sebagai pengganti kepada ibu bapa kita, insya-Allah perkara ini dapat dikurangkan, dapat diatasi. Jadi yang seterusnya cikgu, dari pemerhatian cikgu, macam mana bully tu kerap berlaku? Dan adakahnya lebih cenderung ke arah bully fizikal ataupun secara emosi? Baik. Contoh kita tafsir sebagai bully yang fizikal. Bully fizikal ni adalah bully yang melibatkan sentuhan. Contoh dalam permainan bola sepak, dalam kita membawa bola, berlaga, bertolak, contohnya provokasi berlaku. Adakah itu disebut sebagai bully fizikal dan melibatkan sentuhan? Jadi isu sekarang adalah adakah perbuatan tadi berpanjangan dan akhirnya mencetuskan kepada pergaduhan yang lebih serius. Jadi perkara-perkara yang begini, bully yang begini, fizikal ni, wujud akibat salah faham. Yang tadi kita balik kepada punca tadi. Bergurau yang melampau, akhirnya menjadi bully. Jadi bagaimana cara kita nak mengatasinya? Face to face interaction. Bercakaplah. Beranikan diri. Apa salah kami? Apa salah saya? Kenapa saya diperlakukan begini? Contohnya. Jadi perkara-perkara yang begini, kalau kita nak melihat kepada bully ini memang banyak ceritalah. Ya, sekarang ini isu bully terutamanya bully yang melibatkan emosi. Emosi adalah lebih parah, lebih serius berbanding dengan fizikal. Ya. Sekarang ini bully fizikal tidak ada. Jarang berlaku bully fizikal. Bully yang membawa kepada perkara yang serius adalah bully perasaan. Provokasi. Jadi contoh, murid tidak mahu datang ke sekolah kerana diejek dan sebagainya, kerana takutkan sesuatu. Itu adalah antara faktor yang menjurus kepada kemurungan.
Di perkara-perkara begini, dan saya berharap perkara ini tidak ada berlaku di Tunas. Ya, InsyaAllah tidak akan. tidak ada berlaku di Tunas. Jadi yang seterusnya cikgu, bagaimana kes bully memberi kesan jangka panjang kepada pelajar dan ataupun memberi jangka yang kesan yang baik kepada mangsa maupun ataupun kepada mangsa ataupun kepada pembuli itu sendiri. Baik. Apa kesannya? Dia ada kesan, Kesan sama ada orang yang membuli itu dengan orang yang dibuli. Baik, sebelum tu cikgu nak cuba memberitahu ataupun berkongsi pengalaman berhadapan dengan murid yang ada terganggunya emosi ini. Mangsa buli lah. Mangsa buli, terutama mangsa buli yang melakukan kecederaan ke atas dirinya. Perkara yang pertama yang harus dilakukan oleh mangsa buli ini adalah seperti yang telah cikgu sebutkan tadi, jangan pendam perasaan. Satu, jangan pendam perasaan. Kongsikan, luahkan perasaan anda kepada ibu bapa, kepada adik-beradik. Kalau di sekolah, itulah gunanya guru-guru. Guru kaunseling, sahabat baik, ya. Jadi kadang-kadang sahabat baik ini bahaya juga, memberikan nasihat-nasihat yang kadang-kadang tak masuk akal. Yang paling baiknya adalah jumpa dengan guru yang rapat dengan kita, ya. Guru dengan rapat dengan kita luahkan perasaan kita, kerana kesan buli ini kepada orang yang kena buli ini, kalau tidak diselesaikan, tidak diluahkan, dia menjadi satu kanser yang merebak, akhirnya jadi pendendam. Itu kesannya, kesan. Sebab itulah apabila satu ketika dahulu, apabila ada berlaku ragging, contohnya ragging di sekolah, di peringkat universiti ada berlaku ragging sebenarnya, akibat daripada kesan kepada orang yang dibuli tadi. Mangsa. Jadi kepada orang yang pembuli tadi, dia akan berasa bahawa dirinya berkuasa, yang cikgu sebut tadi, berkuasa. Dan kalau perkara ini yang dilakukannya yang tak betul tu tidak dinyatakan, tidak dibetulkan, dia akan jadi terus menanamkan sesuatu ke dalam kotak fikirannya bahawa apa yang dibuatnya adalah betul, padahal tak betul. Dia telah menggunakan kelebihan yang dia ada untuk membuli orang lain atas kelemahan orang lain. Jadi kepada saya lah, sama ada orang yang membuli ataupun orang yang kena buli, kena ambil satu langkah. Ambil sembahyang, duduk di atas tikar sejadah dan bertanya dan berbicaralah dengan Allah yang Maha Kuasa. Cara kita nak meluahkan perasaan kita bagus kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi soalan yang terakhir, sebagai penutup podcast kita pada hari ini, apakah harapan cikgu terhadap generasi pelajar sekarang dalam mewujudkan budaya sekolah yang lebih selamat dan mesra? Baik. Sekolah merupakan tempat yang sepatutnya selamat. Apabila murid-murid datang ke sekolah, melangkahkan kakinya ke pintu pagar dan masuk ke dalam sekolah, sekolah adalah yang paling selamat. Dan untuk mengekalkan budaya itu, nombor satu, murid-murid hendaklah menganggap bahawa sekolah ini adalah rumahnya. Orang di dalam rumahnya adalah keluarganya. Dan kalau tersalah kata, terlanggar bahu, artinya pergaduhan kecil sesama ahli keluarga. Apabila kasih sayang itu ada dan anggota keluarga dapat duduk bersama berbincang secara yang baik, perkara buli ini insya-Allah tidak akan berlaku di sekolah. Ingat bahawa sekolah tempat yang selamat dan semua warga sekolah di dalam tu, baik gurunya, baik pekerjaannya, baik murid-muridnya, menganggap bahawa inilah sekolah saya, inilah rumah saya, inilah keluarga saya. InsyaAllah
perkara buli ini dapat diatasi. Jadi kita telah sampai kepada penghujung segmen kita. Okay. Terima kasih cikgu kerana sudi hadir dalam segmen Borak Ilmu Bukan Kosong pada hari ini. Jadi kepada penonton-penonton, sekiranya ada lagi tajuk-tajuk yang ingin dibincangkan, boleh komen di ruang komen di bawah, dan jumpa lagi di segmen yang seterusnya.